Hello, salam geng. Kembali lagi bersama saya di channel AE Underwater. Okey, kepada yang baru di channel ni, aku minta jasa baik korang untuk tekan button subscribe, tekan button like dan sharekan kepada kawan-kawan. Okey, untuk video kali ni aku nak bawa korang cara beta farm selatan buat proses breeding ikan laga dengan mudah je. Nanti dekat sini korang boleh tahulah barang-barang apa yang perlu korang prepare. Okay. Tak perlu pun nak beli bekas besar-besar ke ataupun perlukan tempat yang besar-besar. Breeding ni actually perlukan tempat kecil je. Korang boleh beli bekas-bekas breeding ni semua dekat Daiso, dekat DIY je. Tak payah nak bazirkan duit cari Tupperware besar-besar, polystyrene besar-besar kan. Tapi mungkin untuk proses pembesaran ikan tu yes, then perlukan bekas besar. Tapi untuk permulaan untuk proses breeding tu korang kena perlukan tempat yang kecil je lah. Nanti korang boleh tengok cara-cara proses breeding dia dengan juga apa-apa barang yang korang perlu sediakan sebelum breeding ni. Okay guys, jom kita saksikan. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, sekarang korang bersama saya Naim aka ataupun lebih dikenali sebagai Beta Selatan Farm. Okay, hari ni aku nak tunjuk cara yang paling mudah ataupun simple untuk breeding. Macam mana kau nak breeding ikan laga. So barang-barang yang dia semua ada kat depan ni. Sangat mudah kau dapatkan ni. Tong dekat DIY ataupun Eco RM2. So akira ni pun penting. Salah satu part of penting dalam breeding. Okay, untuk permulaan first mesti nak kena diinduk lah. Okay, kau kena sediakan cawan. Dan dalam cawan ni adalah betina. Dan main tank ni adalah jantan. So untuk permulaan mesti nak kena bagi dia perkenalan lebih kurang dalam 2 atau 3 hari. Okey, selepas rasa dia dah cukup ataupun dia dah buat tanda buih, maknanya dia dah mula matang. Okey, kau dah boleh sembaikan air dalam bekas sebesar sejengkal ya. Tak perlu besar-besar sebab kita perlukan ruang untuk ikan laga. Ada setengah pakai yang pakai besar. So aku tak perlu pakai besar. So hanya bekas mesti ni saja. Okey. So isi air dalam ni pun tak perlu tinggi, hanya level setengah daripada tank ni. Then male akan duduk dalam main bekas. Okey. Female tetap akan duduk dalam cawan. Okey, bila dia dah duduk dalam cawan, jangan dilepaskan lagi dalam masa 4 atau 5 hari. Okey, ini proses pun melibatkan dalam masa seminggu saja. Kemungkinan besar kalau induk baik, korang ada dia punya hasil. Okey, untuk jantan akan masukkan pada main. Dan korang kena perlukan satu sama ada orang panggil dia plastik ataupun daun ketapang pun boleh, pokok kiambang pun boleh. Dan kau letakkan permukaan di mana-mana saja untuk dia buat sarang buih. Dan dia akan simpan telur di bawah plastik ni lah. So aku selalu pakai plastik lah. Okay, dalam ni kau perlukan akira untuk male agresif buat sarang dia. Okay, akira ni semua orang akan tahu lah function dia. Dia paling baik lah setakat ni. Tak ada yang lain boleh fight dia lagi lah. So untuk ni lebih kurang dalam satu tutup cup ni. Okay, dia ada tutup ni boleh buka. Okay, lebih kurang satu tutup. Kau terus masukkan dalam, campur dalam air. Dan proses ni kau ketunggu dalam 2 atau 3 hari. Lepas kau tengok buih penuh di plastik ni, baru female yang dalam cawan ni dilepaskan. Okay, jangan tengok selama 3 hari atau 4 hari. Biarkan saja, cuma kau pantau dia punya pergerakan female. Sama ada dia duduk di hujung ataupun dia masih bersama dengan jantan. Kalau female tu dah duduk di bucu hujung, bermakna telur dah ada. Ataupun male dah duduk di bawah sarang. Okey, boleh keluarkan female dan tunggu telur menetas. Sehinggalah dapat dia punya baby. Okey, so mudah, sangat mudah. Tak perlu complicated nak beli apa polystyrene box, kau nak beli ubat tu, nak beli ubat ni, tak perlu. Yang penting induk kena baik. Induk besar, cukup matang, telur mesti nak full, confirm akan jadi punya. So korang boleh cuba cara Beta Selatan Farm. Okay, untuk proses peternakan ataupun breed, kita panggil breed ikan laga. So selepas betina dikeluarkan ataupun dah pasti yang di sarang dia ada telur, okey, female dah dikeluarkan ataupun diasingkan dan biarkan male saja yang menjaga telur. So selepas dia menjaga telur daripada hari pertama sehingga hari kedua ataupun ketiga,
confirm dah akan ada apa panggil anak dia ataupun fry. Okay, bila dah ada fry, so daripada start hari pertama dia belum stable berenang. Okay, dia masih lagi duduk menegak di bawah buih. So apabila dia start berenang, pandai berenang ataupun dia dah free swim, okay, korang dah perlu standbykan. Kalau ikut pada saya sendiri, saya gunakan BBS. Sebab BBS dia sangat mudah ataupun boleh dapat kat mana-mana, beli, tak perlu nak pergi sauk ke apa untuk live food. So hanya guna BBS saja. So BBS kena standby seawal umur baby 3 hari. Okey, awak dah kena start pump BBS ataupun buat BBS. So hari keempat selepas free swim baru start ambil BBS yang dah menetas dan bagi kepada fry. Tak perlu bagi banyak, hanya 2-3 titis daripada fry tu, daripada BBS tu dulu. So selepas dalam masa 3 ataupun 4 hari tu, dia dah start mula pandai belajar makan. Sebabkan BBS, cara dia berenang tu lebih smooth daripada kutu air. Ada setengah orang refer kutu air, ada setengah prefer BBS. But saya lebih refer pakai BBS sebab BBS punya berenang lebih smooth daripada kutu air. So anak belajar makan lebih senang untuk dia kenal pasti BBS tu daripada dia nak kenal pasti kutu air. Sebab kutu air sangat laju. Okay, so proses pemakanan bersama BBS lebih kurang dalam 1 minggu atau 2 minggu pun dah cukup. Okay, lepas tu boleh start tukar pada kutu air sebab fry mungkin dah start tebal ataupun dah besar. So next step boleh bagi kutu air lepas range umur 1 minggu ataupun 2 minggu dan ke atas, dan lepas 1 bulan atau 2 bulan dah start terus saja bagi pellet. So tak perlu nak maintain dengan kutu air. Pellet pun dah kira baik lah untuk breeding. Tapi permulaan tu je agak complicated sikit. So yang tu kena jaga part yang BBS dan fry punya quantity fry. So kalau quantity dia terlalu banyak, dalam bekas yang kecil pecahkan kepada 2 ataupun pecah kepada 3. Kalau masih rasa bekas tu kecil dan boleh cakap tak penuh dia punya anak, maintainkan, kekalkan sehingga umur dia 3 minggu atau 4 minggu baru pindah ke bekas yang besar. Okey. Okey. Pada yang mana yang datang nak support Beta Selatan, boleh terus ke Facebook Beta Selatan Farm. Boleh PM ataupun boleh call atau message saya dekat nombor yang tertera pada saya punya page. Okey, pada korang-korang yang mana nak tahu lebih lanjut pasal breeding pun boleh datang belajar slow-slow. Okey, semua masa tu nak kena atur lah ataupun booking time lah sebab saya pun masih bekerja. Okey, pada member yang tonton video Beta Selatan Farm, korang jangan lupa subscribe, kau like, kau share AE Underwater. Mesti baik, man.